Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamim bil khairil karim. Amma ba'd. Saya kasihi Tuan Imam, barisan ahli kuasa masjid kita, ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur saya dapat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita hadir bersama-sama ya, dalam kuliah pada petang ini insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik, sentiasa dalam inayah riayah Allah taala dan dapat meneruskan ya, saki-baki kehidupan kita ini selagi mana Allah Ta'ala izinkan untuk kita berada di atas muka bumi ini ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan juga kita dikenakan kekuatan untuk terus beramal ibadat, mencari bekalan hidup kita sebelum kita menemui Allah. Dan amalan yang terbaik ya, ialah amal soleh. Amal soleh dan amal yang lain pada amal soleh dikira dalam kehidupan orang yang rugi ya. Sebagaimana kita baca surah Wal Asri, demi masa, demi umur, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kan, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengira apa yang tuan-tuan dan puan dan saya kita hadir malam ni dikira amal soleh. Kerana amal soleh itu apa saja kegiatan, aktiviti yang kita buat yang selari dengan syariat, seiring dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu dipanggil amal soleh. Jadi kita datang solat maghrib berjemaah, siapa suruh tu kan? Nabi suruh, Nabi kata solat jemaah lebih afdal daripada solat bersendirian, melebihi 27 kali ganda ya. Jadi itu di antaranya ya. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman dia memakmurkan, dia mengimarahkan. Dia tak boleh senang kalau dia tak datang masjid. Ingat, saya tak selesa je kan, betul tak? Petani rasa macam kecuali ada hal sangat yang mustahab, dia tak hadir ya. Tapi selagi mana dia berupaya, dia akan hadir. Itu maknanya orangnya beriman kepada Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita berada pada malam yang amat baik, iaitulah malam 27 Rejab ya. Dan 27 Rejab ni sinonimnya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ya. Saya yakin pihak masjid telah pun mengatur ceramah khas lah. Masjid apa ni kata-kata ceramah Isra' dan Mi'raj. Cuma malam ni saya minta izin untuk bertadabbur sikit surah Al-Isra' ya. Surah Isra' ni ada satu surah yang namanya surah Isra' ya, di tengah-tengah Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran tu, kita akan jumpa tengah-tengah Al-Quran itu ya Isra'. Surah Al-Isra' ya. Jadi Isra' ni ada satu surah yang special yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala nak ceritakan tentang peristiwa perjalanan Rasulullah ni. Ada surah walaupun hanya 2-3 ayat saja yang menceritakan hal ini. Dan dalam Mi'rajnya ada beberapa ayat yang lain, tetapi 2-3 ayat ini tuan-tuan menggambarkan satu peristiwa besar yang pernah berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi peristiwa ayatnya ialah ayat pertama daripada surah Al-Isra' ya. Saya bacakan sedikit firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Nah, itu saja cerita Isra tu, ya. Pendek ayat-ayatnya. Jadi ayat ni kalau kita terjemahkan sepintas lalu, dia kata Maha Suci Allah, ya. Maha Suci Allah yang telah pun memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu maksud dia, ya. Jadi malam ni kita cuba ulas tengok, ya, apakah tadabbur daripada ayat surah Isra ni. Jadi ayat ini Allah Taala mulakan dengan subhanallah, ya. Kita biasa zikir sebab maghrib subhanallah 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 33 kali. Ya, kita jumpa satu benda yang hebat, kita kata subhanallah, kan? Kita tengok satu benda yang ajaib ciptaan Allah, maka kita kata subhanallah. Ya, apabila subhanallah berarti ada satu maksud yang tersendiri yang Allah Taala nak sampai kepada kita. Ya, banyak kita jumpa dalam Al-Quran, subhanallazi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi semua ini adalah gambaran bagaimana Allah SWT nak menceritakan makna subhanallah. Jadi malam ni saya ulas sikit makna subhanallah. Ya, subhanallah itu maknanya Maha Suci Allah. Maha Suci apa? Maha Suci Allah itu daripada sebarang kekurangan. Allah ni tak ada kurang apa-apa. Allah Ta'ala ni Maha berkuasa, Maha bijaksana, Maha segala-galanya. Sebab tu apabila disebut subhanallah, subhanallazi, nak diceritakan dengan cerita Isra ni, ya, kerana peristiwa yang bakal diceritakan selepas itu ialah satu peristiwa besar yang mungkin susah orang nak percaya. Ya, sebab itu apabila berlakunya Isra ni, perjalanan Rasulullah ni, maka sahabat-sahabat Nabi, ya, yang bukan sahabat Nabi, orang Islam yang baru memeluk Islam pada ketika itu. Ketika ini berlaku pada tahun yang ke-11 atau ke-10 kenabian, ya. Pada tahun itu berlakunya dua kematian yang besar kepada Nabi kita, iaitu dua orang yang sangat-sangat disayangi dan sangat rapat dengan Rasulullah, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Ya, bila berlaku dua kematian tuan kita, mana Nabi dalam keadaan kesedihan, ya, kesedihan yang amat sangat. Maka dengan itu Allah Ta'ala membawa Nabi kita berjalan menjelajah alam malakut, bukan perjalanan biasa tuan. Ya, perjalanan daripada Mekah ke Palestin satu, kemudian dia nak bawa naik ke langit sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawan. Ya, jadi perjalanan ni masya-Allah tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana saya nak sebut perkataan subhana ini, kenapa Allah Taala mulakan dengan subhana? Kerana Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala dah tahu bahawa peristiwa ini akan mendapat tentangan daripada sebahagian daripada orang Quraisy. Ya, sebab itu berlaku tuan-tuan, beberapa orang daripada orang kafir Quraisy dan beberapa orang daripada orang yang Islam yang baru memeluk Islam pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dia pergi. Jarang orang mereka ni dua-dua ni serentak pergi rumah Abu Bakar. Yang kafir pun pergi, yang baru masuk Islam pun pergi juga. Biasanya pergi rumah Abu Bakar ni orang Islam saja. Tiba-tiba sekumpulan orang kafir yang belum masuk Islam dan sekumpulan orang yang telah pun memeluk Islam pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kenapa mereka pergi ni? Mereka nak bertanya sebab Abu Bakar ni memang diketahui umum di kalangan masyarakat Arab ketika itu bahawa dia ni orang-orang yang sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Dia kata hari ni kita test Abu Bakar ni macam mana pendirian dia. Sebab Muhammad ni dah cerita satu benda yang pelik. Dia berjalan daripada Mekah ke Palestin, kemudian naik ke langit, turun pada malam yang sama, satu malam. Sedangkan perjalanan biasa tuan-tuan daripada Mekah ke Palestin pun dah makan masa 40 hari. 40 hari, kan? Ya. Kalau unta biasa, kalau unta merah, yang unta merah ni macam peraturan perdana lah kot. Nama lama kita kan. Mercedes lah. Laju. Unta merah ni pun sebulan. Ya, unta merah makan masa sebulan baru sampai. Yang unta biasa 40 hari, ya.
Tiba-tiba Nabi bagi tahu dia berjalan daripada Mekah dalam masa satu malam. Dan ada ayat mengatakan Nabi belum cerita lagi tentang Mi'raj. Nabi cerita Isra' saja dulu. Jadi sekumpulan dia pergi rumah Abu Bakar ni, tuan-tuan dia tanya, Abu Bakar, kau ni orang yang sangat mempercayai Muhammad ni. Dia kata orang yang kafir ni, dia kata memang kau percaya tak Abu Bakar kau bahawa Muhammad ni berjalan bagi tahu pada kita orang begini-begini ni ya. Jadi yang itu yang muslim, yang non muslim, yang belum masuk Islam, yang masuk Islam pula. Dia kata kawan kita nampak jadi ni, kata macam cakap ni macam kita kata macam cakap tak betul lah, macam mula kawan kita ni mula melaluk lah. Kan gitulah. Sebenarnya ke masa tu Islam baru nak bertapak tuan-tuan di Mekah tu. Tiba-tiba Nabi cakap benda macam ni, maka orang yang baru masuk Islam pun mula jadi ragu-ragu tentang betul ke Nabi ni, betul ke Muhammad ya. Maka mereka bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar, tanya Abu Bakar ya. Maka Sayyidina Abu Bakar jawab tuan-tuan dengan yakin yang dia kata kalaulah dia ni daripada Muhammad, jangan kau kata dia pergi ke Palestin, tetapi kalau dia pergi ke Palestin dan dia naik ke langit dan dia balik pada mana sama, aku tak percaya. Boleh sebutnya tuan-tuan ya. Maka menghilangkan keraguan yang baru masuk Islam ni, yang baru masuk Islam, dan sekaligus menolak hujah orang kafir mengatakan Abu Bakar ni mesti tak percaya. Dia harap macam tu lah tuan-tuan. Dia harap Abu Bakar tak percaya. Sebab tu Abu Bakar digelar Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Kita pernah dengar kan kata As-Siddiq ni. Mana Siddiq ni? Orang yang sangat-sangat mempercayai akan berita-berita yang didengar daripada Rasulullah SAW. Ya, As-Siddiq dalam bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Sebab ini satu perubatan, satu sifat yang amat-amat, bermaksud amat-amat. Kan? Kalau kita Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang sangat-sangat percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Jadi habis. Sebab tu Allah Ta'ala dah mula ayat dengan subhana tu. Maknanya aku ni, Allah kata aku ni tidak ada sebarang kekurangan. Aku boleh saja bawa berjalan hamba aku ini daripada Masjidil Haram dan naik ke langit turun semula. Sebab apa? Sebab aku tak ada kekurangan. Aku boleh buat apa saja. Boleh tuan-tuan kan? Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan nak pergi kat London naik kapal terbang kan. Tuan-tuan dalam poket baju tuan-tuan ada seekor semut. Contoh tuan, seekor semut. Dalam poket kita pun naik kapal terbang sekali dengan semut tu kan. Kemudian kita terbang sampai ke London. Selama 13 jam dah sampai. Tiba-tiba semut bagi balik semula ke sini, semut bagi tahu aku pergi ke London 13 jam je. Kan? Kawan-kawan semut lain agak percaya tuan-tuan. Ni kau ni merangkak naik tu laut belah kan. Mereka tak percaya. Itu kalau semut berjalan sendiri. Betul tak tuan-tuan? Tapi semut sekarang ni sudah diterbangkan oleh yang ampunya semut itu. Jadi sama lah Rasulullah tuan-tuan. Rasulullah ni bukan Rasulullah berjalan sendiri tuan-tuan. Rasulullah dibawa berjalan. Sebab tu perkataan asra dalam ayat kita baca, subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah membawa Nabi berjalan. Ya, Nabi bukan Nabi berjalan kaki sendiri kan, sampai naik turun bukit, naik bukit langkah sungai sebagainya, bukan naik tangga pergi ke langit. Masya-Allah tak sampailah. Tetapi apabila dikatakan asra, maka yang memperjalankan Rasulullah itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala dia boleh. Jadi sebagai nak menunjukkan bahawa Rasulullah ni seorang rasul tetapi dia daripada kalangan manusia, maka Allah Taala utuskan seekor haiwan namanya borak kan, borak sebagai kenderaan. Nak memberi tahu, mengisyarat kepada manusia, kita ni kalau nak pergi ke mana-mana kita perlu ada kenderaan. Makin laju kenderaan itu makin cepatlah sampai. Maka perjalanan Rasulullah tuan-tuan melalui borak ini, Rasulullah diceritakan dalam tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Musayyar, tafsir As-Sa'di, saya tengok beberapa tafsir, dia kata borak ini sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau kita tengok sejauh mata memandang tu sekali dia lompat. Ya. Dan kalau tempat lembah maka kaki depan dia akan jadi panjang. Kalau tempat yang tinggi kaki jadi pendek, jadi dia jadi macam fleksibel, macam absorber kita gitu kan. Itu borak. Ya, sebab Nabi duduk atas tu, Nabi tak lah terhayung tolongan langgang gitu. Kalau kita naik ke bawah naik kuda lompat sana lompat sini, mestilah kita
akan tunggang langgang lah kata orang kan. Tapi tak, Rasulullah tak rasa macam duduklah kat Nabi, bahkan Rasulullah rasa macam selesa je duduk di atas borak itu ya. Maka perjalanan ni tuan-tuan, barangkali orang-orang kafir ni, orang-orang barat, kita kata, bukan orang kafir lah, kita kata orang barat ni, dia mengambil teknologi kelajuan ini, mereka membuat jet-jet 5 kali kot ya. Mereka ambil iktibar, ada kadang-kadang mana dia sepantas itu boleh pergi naik ke langit pula tu kan. Lepas kita tengok jet fighter tu, kalau kita tengok masa 5 di Langkawi tu kan, dia tunjuk buat pertunjukan akrobatik tu kan. Saya ada 2-3 kali lah kena bertugas, kena baca doa. Tukar baca doa lah, kita ustaz ni baca doa je lah ya. So doa dekat pembukaan pertunjukan 5 Langkawi tu kan. Tapi baca doa pun mencabar lah tadi. Sebab apa? Satunya doa tu bahasa Inggeris. Kita ni orang kampung bahasa Inggeris ya. Yang keduanya di hadapan perhimpunan, dihadiri oleh ketua-ketua negara. Jadi tempat saya baca doa tu, tempat itulah PM akan berucap kan. Itu apa ni, almarhum Mahathir Luqman. Tuan kena ingat tak Mahathir Luqman ya? Mahathir Luqman dia tu, masya-Allah, saya puji dia lah. Saya 2-3 kali ini cerita, tak ada guna-guna ingat dengan ini. Dia kata, mula tu saya patutnya baca doa di bawah stage. Kan, di bawah stage. Mana ada satu mikrofon letak bawah. Tetapi PM berucap di atas stage tinggi. Jadi dia ni sebagai juru acara lah. Dia juru acara bahasa Inggeris boleh, bahasa Perancis boleh. Semua dia boleh ya. Jadi dia bersama-sama saya, dia kata tak. Dia lawan tu. Dia kata di mana tempat PM berucap, di situlah ustaz baca doa dia kata. Dia lawan. Dia kata jangan menjatuhkan martabat doa. Masya-Allah, saya pujilah, saya tabiklah kat dia kata. Kita nampak biasa je kan. Jangan tu, jangan. Mana dalam keadaan-keadaan gitu ada orang tu dia menjaga martabat doa. Kenapa pula ustaz baca doa kat bawah kan? PM berucap kat atas stage. Jadi saya pun terpaksa orang naik kan. Kita kalau baca kat bawah lagi bagus. Saya ni kan hilang sikit lagi nervous tu. Kan, hilang nervous. Tapi lah ya, mencabar je tuan dengan angin dia punya di tengah padang ya, kapal terbang ya. Tapi saya nak sebut cerita lain tuan, cerita selingan je. Tapi cerita sebenarnya apabila kita tengok pertunjukan akrobatik jet fighter yang betul laju sekali merentasi terbang sana terbang sini, maka kita bayangkan borak yang Allah Taala utuskan untuk kata apa ya, untuk apa yang nama ni, membawa Rasulullah ni berjalan daripada Mekah ke Palestin tu, satu luar biasa ya. Mana borak ini didatangkan daripada syurga. Malaikat pergi pilih dalam syurga tu. Borak ni ramai kan, bukan seekor borak, dia banyak duduk dalam syurga tu. Ada yang melompat sana, yang melompat terbang sana, terbang sini. Ceritalah ya. Jadi ada seekor borak ni, dia duduk diam ya, low profile je dia kan. Dia pun tak berapa nak menunjuk pada orang. Jadi borak tu dipilih. Ini intibat agak kepada kita kan. Kalau orang dalam nak pilih pemimpin ni, kalau terlalu sangat orang terlalu kan, nampak nak tunjuk sangat tu, tengok-tengoklah tuan kan. Kadang-kadang yang diam, yang nampak macam berhemah ya, macam bijak, mereka ni lah yang dipilih daripada kalangan itu. Borak tu memberi isyarat juga kepada kita tuan. Itu satu pengajaran sebenarnya ya. Jadi balik pada cerita tadi tuan, apabila disebut Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada Al-Masjidil Aqsa, maka itulah gunanya Allah Ta'ala sebut subhanallah, subhanallazi. Jadi Maha Suci Allah yang tidak ada sebarang kecacatan, tidak ada sebarang kelemahan, tidak ada sebarang kekurangan. Allah Ta'ala boleh membawa hamba-Nya ini berjalan dalam satu malam, balik pada malam yang sama. Dari bukan saja di bawah, tetapi bawa naik sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawan, dan Nabi sampai kepada di bawah Arash. Arash tuan, masya-Allah ya. Jadi Nabi dah tengoklah Arash. Kita ni dengar wasi'a kursiyyu samawati wal ard ya. Innallaha 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas aras. Artinya Allah mentadbir alam ini sebagai lambang kebesarannya ialah Arash itu lambang kebesaran Allah. Bukan Allah duduk atas aras tu. Kan? Itu segi akidah ahli sunnah, kita tak boleh nak ikat macam tu. Dia Allah Ta'ala serupa dengan makhluk pula. Itu yang duk bahas, duk berdebat di antara
golongan pahaman Wahabi dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah tu ada berdebat tu. Kalau kita tengok sebahagian daripada pahaman Wahabi ni dia kata Allah Taala tu betul-betul duduk bersemayang macam mana raja-raja duduk bersemayang di atas aras. Aras tu macam singgah sana lah tuan-tuan kalau kita nak mudah faham. Tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak boleh menganggap Allah Taala itu duduk macam tu. Jadi apa masalahnya kalau duduk? Dia akan serupa dengan makhluk. Betul tak? Raja pun duduk situ, Allah pun duduk atas kursi tu juga. Sama lah makhluk. Sama makhluk tu dia menyalahi. Sebab sifat Allah yang keempat, kita belajar sifat 20, mukhalafatuhu. Ingat, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat Allah yang keempat. Allah tak serupa dengan makhluk. Jadi tak serupa semua keadaan Allah tak serupa. Kalau lagi serupa bukan Allah. Ya. Sebab Allah yang menciptakan aras, bukan kan? Sebelum aras wujud, Allah dah ada. Kan? Sebab tu orang kata aras tu hanya lambang kursi kebesaran Allah. Macam tu pernah masuk istana tak? Kita masuk istana, kita tengok dua kursi yang duduk di tengah-tengah istana tu. Ada ke tuanku duduk situ tiap-tiap hari dia tak tahu. Tuanku dia ada rumah dia, duduk rumah dia bukan duduk situ. Itu lambang kebesaran dia raja. Dan apabila nak bagi pingat barulah dia dia pergi duduk situ, habis pingat dia balik. Itu dia panggil lambang. Itu di dunia pun kursi itu lah, dia panggil singgasana tu ialah lambang kebesaran, ya. Tapi kita dia tu mesti buat cantik-cantik, warna kuning, dihias cantik, keliling kelalang belakang depannya, mesti suasananya begitulah, ya. Tapi arah begitu Rasulullah dibawa naik ke sampai ke sanalah. Peristiwa. Kemudian ayat kedua tuan-tuan, kalau kita dapat ayat kedua itu pertama subhanallah, bila kita sebut subhanallah subhanallah, bila kita zikir tu kita kena ingat kita sedang membersihkan Allah daripada sebarang kekurangan. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan. Sebab tu Allah suka sangat tuan-tuan kita bertasbih. Subhanallah subhanallah tu, ya. Kan itu di antara yang ada satu kata-kata Imam Syafi'i. Ada kawan forward kat saya. Kata Imam Syafi'i, ya. Dia kata besok nanti, dia kata apabila kita bangkit, ya, di akhirat besok, ya, orang-orang yang melihat ini, ya, ahli syurga ni melihat banyak, dia kata pelik benda ni berlaku, ya. Dia terkejut melihat betapa banyaknya pahala hasil daripada tasbih dan zikrullah. Banyak tuan-tuan. Kita tak perasan, kita sebut macam-macam biasa, ya, subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Konon-kononnya besok dibangkit, masya-Allah tuan-tuan, ya. Sebab tu jangan heran Rasulullah sebut, mau tak aku cerita pada kamu dua kalimah yang mana ringan disebut pada lidah, ya, berat pada timbangan dan disukai oleh Allah. Kan. Ada hadis Nabi, ya, kalimatan khafifatan 'alal lisan wa thaqilatan 'alal mizan wa habibatan indar rahman. Ya, dua perkataan, dua kalimah yang mana ianya mudah nak disebut, ringan pada lidah, mudah nak disebutlah tu. Tetapi berat pada timbangan. Besok nanti berat timbang, ya, dan disukai oleh Allah. Apa kalimah itu tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ingat tu malam ni kan, boleh dah tu. Boleh terus malam ni, dapat terus tu. Mudah sangat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan kita buat main-main, jangan kita pandang lekeh. Sebab itulah kata Imam Syafi'i tadi, terkejut ahli syurga tengok, masya-Allah. Ingat biasa-biasa, ingat kau pergi haji kan, pahala besar saja, ya. Memang itu pun pahala besar, tapi yang ini ni, maka yang berzikir banyak tu kan, dia macam seronok betul lah, banyak dia dapat. Tetapi yang kurang berzikir tu kan, dia menyesal. Dia kata aku dulu Allah duk main WhatsApp aja betul. Kan, minta maaf tuan-tuan. Ya? Saya pun main WhatsApp kadang-kadang. Aku ni ahli, kawan lain duk zikir, sini duk zikir, sana zikir, ya, bertasbih. Aku duk main WhatsApp, rugi. Pergi masjid awal dah bagi jemaah tu. Tapi duduk satu penjuru kan, buat keluar ni ni bahala ni kadang jadi bala ni tu. Jadi bala ni, ya. Main WhatsApp. Kan? Ataupun dia sembang ke kawan. Ada juga kawan. Dia pergi jemaah, dia pergi awal. Tapi dia singgah kedai kopi dia sembang.
tu imam baru nak ini azan apa ni, khatib dah nak baca khutbah baru dia sampai. Itu berlaku dalam masjid-masjid yang di mana di keliling Kelantannya banyak restoran-restoran, banyak kedai-kedai makan. Ada satu masjid di Masjid Muaz bin Jabal di depan kita nak keluar di THO tu, Bindes tu, hampir ke belakang ada satu masjid tu. Kawan-kawan kita askar dia tahu lah tu, ya. Situ memang bukan salah masjid, tapi tepi-tepi masjid tu banyak sangat menjual, ya. Cak kuetiaunya, nasi lemaknya, nasi biryaninya. Dia tengok khatib sedang berkhutbah, dia tengah cak kuetiau lagi, tengah sedap lagi. Kan takut rugilah, ya. Jadi tu tuan. Jadi balik pada persoalan peristiwa bagaimana Allah SWT menggambarkan, ya. Jadi subhanallah tuan, jangan kita, jadi sebab tu Allah Taala nak mulakan dengan cerita Isra ni, Allah Taala mulakan dengan subhanallah. Subhanallazi, Maha suci Allah yang asra, memperjalankan hamba-Nya, ya. Jadi saya dah huraikan perkataan asra itu maknanya bukan Nabi berjalan sendiri, tetapi Nabi dibawa berjalan oleh Allah. Maksud saya bila saya terjemah ayat ni, saya kata saya tak guna perkataan memperjalankan, ya, Maha suci Allah yang telah pun membawa Nabi berjalan. Saya guna perkataan itu supaya mudah faham. Kan? Membawa Nabi berjalan. Jadi kita lah bawa anak kita dukung anak kita buat bagaimana, anak kita tak boleh berjalan lagi. Kita bawa pergi ke mana-mana sampai ke mana. Tapi Rasulullah ni tidaklah Allah Taala dukung, tapi Allah Taala utus hantar sejenis haiwan namanya borak itu dibawa Nabi menjelajah, ya. Itu yang pertama. Itu yang tadabbur kita yang asrat. Kemudian bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah membuat Nabi berjalan, ya. Tapi dia sebut bi'abdihi, maka di sinilah ulama membuat perbahasan, memperjalankan akan hamba-Nya. Dia hamba ni siapa? Kan? Jadi kalau abdun dalam Al-Quran, seorang hamba, tak lain tak bukan dia merujuk kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan adakah Nabi naik dengan roh atau jasad? Maka abdi ni menjawab, abdihi ni menjawab pertanyaan. Ada kata Nabi ni dia roh saja, roh Nabi saja ke berjalan bawa macam roh kita lah tu kan. Kita bermimpi, roh kita menjelajah pergi merata tempat. Kadang roh kita berjumpa dengan orang yang telah mati. Berlaku tak berlaku tu, kan? Kita jumpa dengan orang yang telah meninggal dunia lama dah. Kita jumpa arwah mak kita, bercakap-cakap lagi, ya. Sembang-sembang, kadang-kadang berkomunikasi, mak kita pesan gini-gini. Kalau roh memang ada nasnya di dalam Al-Quran, ya. Ada setengah roh tu dia keluar daripada kita, ya. Sebab tu waktu kita mati kan, waktu kita tidur, sepanjang orang kata ada separuh mati. Kan? Ada ketikanya roh kita tu keluar pergi jumpa dengan roh orang yang telah mati. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, dia kata, aku pegang roh orang yang telah mati dan aku lepas balik roh yang Tuhan dia masih hidup. Kan? Itu. Sebab tu kita bangun-bangun, kalau Allah pegang kali, kita pun innalillah jugalah, bangun-bangun tidur tak bangun tu dah, kan? Isteri golek sana golek sini dah tak bergerak dah. Masya-Allah, ya. Itu berlaku. Yang banyak orang ada juga orang yang meninggal dunia dalam tidur. Artinya Allah Taala pegang terus dia punya roh itu. Tapi ayat Al-Quran menyebut, dia kata kami pegang roh orang yang telah mati supaya kekal di alam barzakh, dan kami lepaskan balik rohnya yang Tuhan dia masih hidup untuk balik semula ke pangkuan roh dia. Itu berlaku, ya. Tetapi dalam ayat ini Allah Taala menggunakan abdun, hamba. Hamba ni mestilah dia ada jasad, dia ada roh. Kan, sebab itulah jumhur ulama bersepakat bahawa Nabi Isra dan Mi'raj dengan jasad dan roh sekali. Artinya badan Nabi ni dibawa dengan, kalau roh buat naik borak, betul tak tuan-tuan? Kalau roh saja, buat apa Allah Taala hantar borak? Tak payah nak hantar borak. Roh tu dia boleh macam gitu sendiri sebab dia benda halus, ya. Tetapi Allah Ta'ala hantar borak itu untuk membawa Nabi sendiri naik atas. Berarti Nabi naik bukan dengan roh saja, tetapi naik dengan roh dan jasadnya sekali, ya. Masuk isyak ke? Boleh 5 minit aja. baru masuk gear 2 je. Okey. Jadi confirm tuan-tuan, ya. Kemudian Rasulullah berjalan itu, dia kata lailan, berjalan di waktu malam, ya. Jadi perjalanan malam dia tuan, masya-Allah lah. Kita kalau kita berjalan sehari, kita tak nampak lampu-lampu, tuan. Ya, betul tak? Lampu pasang, orang pasang pun tak nampak. Tetapi Rasulullah, kalau kita berjalan malam, kita tengok kedai tom yam tu, kedai tom yam. Kita tengok sehari macam tak apa-apa punya kedai. Oh, tengok malam, tuan-tuan, masya-Allah, cantik dengan lampu lilap-lilap.
Kan? Demikianlah Rasulullah dibawa berjalan waktu malam. Rasulullah menjelajah alam malakut. Di sana ada bintang, ada cakrawala. Masya-Allah, kita tak boleh nak bayang macam mana indahnya alam ini. Ya, ketika mana Rasulullah dibawa melihat seluruh alam maya, ya, dengan bulan bintangnya dan segala keindahan cakap. Itu Rasulullah dibawa berjalan, sengaja Allah Taala bawa Nabi di waktu malam. Boleh tak Allah Taala bawa waktu siang? Boleh kan, tetapi beza. Ya, beza Rasulullah. Macam kita bayang, ya. Sebab tu kita tengok cerita Harry Potter tu kan, dia ambil je usul-usul ni. Dia tengok cerita Harry Potter, budak-budak suka. Ya, dia hantar satu binatang Harry Potter naik tu jalan terbang atas tu kan. Kadang-kadang dia ambil kita, saya tengok kadang-kadang dia tiru je cerita borak ni. Pandai. Mereka pun baca sebenarnya, ya. Itu cerita budak-budak, ya, tapi ada tibar di situ, ya. Kemudian apa kata lagi? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah dibawa berjalan daripada masjid ke masjid. Allah Taala sebut masjid. Masjid tu melambangkan, sebab ketika Rasulullah dibawa tu, Rasulullah berada di rumah sepupunya bernama Ummu Hani. Ya, dibawa Rasulullah. Ya, dibawa ke tepi Kaabah, Rasulullah dibersihkan, dibuat pembedahan, bersihkan, buang semua darah-darah kotor yang ada dalam, kemudian dimasukkan dengan segala ilmu hikmat, barulah Rasulullah dibawa berjalan. Kan, bersih. Daripada masjid ke masjid, ya, perjalanan ini kata ulama, dia kata nak menunjukkan kebesaran Masjidil Haram. Sebab tu Allah Taala sebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi kita berjalan tu, itulah dari berjalan menunjukkan kebesaran Masjidil Haram. Sebab tu semayang di Masjidil Haram, tuan-tuan, melebihi 100,000. Kan, kita semayang satu semayang di Masjidil Haram, menyamai 100,000 kita semayang di masjid kita lah. Sama masjid, tahu masjid saya pun sama juga, kan. Kan. Lepas tu sayalah Nabi bersabda, la tusaddu rihal illa ila salasi masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Kamu tidak digalakkan melancong, kata Rasulullah. Saya guna melancong kecuali kepada 3 buah masjid. Tidak digalakkan, bukan tak boleh pergi tu, mana tidak boleh. Pertama, kamu pergilah ke Masjidil Haram. Yang kedua, Nabi kata Masjidi Hadza, masjid aku ni, Masjid Nabawi lah. Kemudian Masjidil Aqsa. Ya. Jadi kita, sebab tu kita tahu, kalau kita nak melancong, kita belum melancong ke mana-mana lagi, kita pergilah umrah dulu. Cerita dah. Itulah maksudnya. Jangan pergi Haknyai dulu. Jangan pergi London, jangan pergi Hawaii, pergi habis seluruh dunia baru nak pergi Mekah. Minta maaf lah tuan-tuan, bukan tuan-tuan kat sini, orang kat London tu. Kan? Ada juga tuan-tuan macam tu, minta maaf lah, kan. Ada jugalah orang tu dia dah, kan. Orang dia kata baru nak. Sebab tu Nabi sebut kamu tidak digalakkan melancong kecuali pada 3 bawah masjid. Ya, Masjid Haram, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid. Boleh melancong tempat lain, bukan tak boleh, tapi digalakkan. Ini namanya Nabi dorong kita supaya pergi haji dan umrah dulu. Lepas tu pergilah, nak pergi mana-mana pun. Kan, bukan tak boleh, nak pergi London, nak pergi Hawaii, mana-mana pergilah, ya. Tapi hari ini Masjidil Aqsa pun mulalah berada di dalam. Sebenarnya Masjid Aqsa tu juga menunjukkan lambang ketinggian Masjidil Aqsa. Walaupun dia bukan lagi dalam pegangan kita hari ini, bukan lagi dalam pegangan umat Islam, ya. Kita sedih sikit, kan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, sebut dia kata, apa tujuan Nabi dibawa berjalan? Linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Di mana Allah SWT mengatakan tujuan kami bawa Nabi Muhammad berjalan ni untuk memperlihatkan tanda kebesaran kami. Jadi demikianlah, Allah Taala bawa Nabi berjalan ni, Nabi boleh tengok semua, tuan-tuan. Dalam perjalanan tu macam-macam. Jadi saya tak nak ulas semualah, nak tunggulah tuan-tuan cerita apa ceramah Isra aja tadi. Ada kan ceramah? Ya. Besok Allah insya-Allah. Saya buat mukadimah lah mana dulu. Saya mukadimah, ya. Sebab tak nak ulas peristiwa Isra tu secara mendalam, jadi saya ambil tadabbur ayat ni saja. Depa ayat walaupun 2 baris tu, ayat ni masya-Allah satu persatu boleh diulas, ya. Dengan ketinggian bahasa Al-Quran, dia kata daripada masjid ke masjid. Sebenarnya kalau ada masa kita boleh panjang lagi ulasannya, tetapi madailah kita kata ketinggian masjid. Allah Taala sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga sekaligus melambangkan kebesaran masjid-masjid yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, ya. Tujuan berjalan tidak bukan untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah Taala bawa Nabi berjalan, Allah Taala bawa Nabi
melawat syurga, melawat neraka, melawat sampai kepada langit ketujuh, sampai kepada Sidratul Muntaha, Mustawa, dan sampai ke bawah arasy. Nabi tengok malaikat yang menjaga arasy, 8 malaikat yang besar menjaga arasy. Jadi arasy ni lambang kebesaran Allah. Maka itulah, dan Nabi turun semula balik cerita kepada kaumnya. Maka di sinilah ada yang menentang, ada yang murtad pada tuan-tuan. Dengan sebab peristiwa Isra ni, ada orang-orang yang baru masuk Islam. Dia kata Muhammad ni dah mengarut lah, Muhammad dia dah melalui atur. Dia kata macam tak jadi ni, kata nampak tak betul lah ni. Ada yang keluar balik tuan-tuan Islam. Yang berlaku, ya. Itu tuan-tuan. Tapi sebenarnya itulah. Tapi kalau mungkin malam besok penceramah kita akan ulas lagi, ya. Apa bukti menunjukkan Rasulullah tu betul-betul pergi, ya. Adalah bukti-bukti yang menunjukkan Rasulullah benar-benar sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan bukti menunjukkan Allah Ta'ala sampai betul ke langit. Tak lain tak berkata, saya sebut saja bukti itu. Pertamanya kita buat balik solat. Rasulullah buat balik solat di waktu tu ialah bukti bahawa Allah Ta'ala menganugerahkan solat itu kepada Rasulullah di atas langit jauh sana. Tidak ada Jibril bawa ayat mengenai solat ni, tidak. Kepada solat 5 waktu ni Allah Ta'ala jemput Nabi naik ke atas untuk dianugerahkan. Ni Muhammad kau buat balik ni kepada umat kau. Itu buktilah menunjukkan Rasulullah betul-betul sampai ke sana sebagai anugerah terbesar sekali kepada umat Nabi Muhammad. Tak lain tak bukan solat. Berarti kita jaga betul-betul solat, tuan-tuan. InsyaAllah inilah mi'raj kita di antara kita dengan Allah. As-salat mi'rajul mu'min. Sembahyang itu ialah mi'raj bagi orang mukmin. Kalau Nabi dia bawa mi'raj naik ke langit, kita ni sembahyang kita tu kan, itulah mi'raj kita. Sebab dalam sembahyang kita berkomunikasi dengan Allah. Kita rasa kita berada dalam berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan kita dekat dengan Allah ketika mana kita salat. Inilah kelebihan salat, ya. Jadi Allah, sekali itulah tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sebanyak tadabbur kita malam ni pada surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat yang kedua tu, ayat 3, ya. Maha suci Allah yang telah membawa Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam, ya, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Itulah ayatnya. InsyaAllah akan diulas dengan lebih mendalam lagi, ya, oleh penceramah kita pada malam besok, ya. Jadi ini sebagai mukadimah. Kalau saya di pondok dulu, tuan guru bawa 3 malam. 3 malam tu je nanti. Malam pertama persiapan nak pergi Isra, dengan pembedahan Nabi, dia bedah Nabi gini-gini semua sekali, dengan borak semua sekali. Malam kedua baru Isra. Malam ketiga barulah Mi'raj. Itu zaman dululah. Guru dia baca kitab, betul kan? Dia baca kitab. Ya, baca kitab. Itulah. Jadi fadilatnya banyak. Jadi walaupun apa, kita alhamdulillah kita setiap tahu, kita dengar peristiwa Isra ini. InsyaAllah ianya sudah tentulah memberi keyakinan mutlak kepada kita bahawa Rasulullah benar-benar dibawa berjalan menjelajah alam malakut, dan kita yakin bahawa Rasulullah tidak akan bercakap sesuatu kecuali dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma hadina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.